은혜 받으실 말씀을 봉독해 드리겠습니다. Ketika 창세기 Alkitab 2장 untuk 7절 khutbah 말씀, adalah daripada Kejadian 여호와 2 ayat 3장 7. 9절 말씀입니다. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk 여호와 manusia 하나님이 daripada debu 흙으로 tanah 사람을 dan 지으시고 menghembuskan 생기를 nafas 그 hidup 코에 ke dalam 불어 hidungnya. 넣으시니 Lalu manusia 사람이 menjadi makhluk yang 생명이 hidup. 된지라. 1 Yohanes 3 ayat 9. Sesiapa yang lahir daripada Allah tidak akan membuat dosa berterusan kerana benih Allah ada dalam dirinya. Oleh sebab dia lahir daripada Allah, dia tidak mungkin berbuat dosa berterusan. 샬롬 성가대와 니시 오케스트라의 찬양과 연주가 있겠습니다. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota Mamin dari gereja cawangan dan gereja tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan menghadiri ibadah ini dalam talian. Ini adalah penjelasan yang ke-32 tentang kitab Kejadian, bahagian keempat penjelasan tentang benih kehidupan. Setakat ini saya telah menerangkan 3 fenomena yang terjadi apabila tubuh diuruskan dalam dimensi roh. Saya juga telah mengatakan bahawa berkat untuk segala perkara akan berjalan lancar apabila kita mencapai iman roh dan iman roh lengkap. Namun begitu, adakah hari ini bermaksud bahawa anda tidak dapat menerima berkat kesihatan dan kewangan sehinggalah anda mencapai iman roh? Saya telah mengatakan bahawa ada rahsia untuk menikmati berkat-berkat tersebut walaupun anda belum mencapai iman roh. Pertama, hal ini dapat terjadi apabila anda menerima kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus ialah keadaan di mana Roh Kudus membuatkan anda merasakan ruang rohani dengan menggunakan kebenaran dalam diri anda. Dia membantu anda merasakan ruang rohani di mana hanya ada damai, sukacita dan syukur tanpa kegelapan. Sebagai contoh, katakan seseorang telah memupuk hatinya ke tahap iman roh yang setakat 10%. Apabila dia menerima kepenuhan Roh Kudus memenuhi baki 90% hatinya dengan roh. Kemudian dia akan berasa seolah-olah hatinya sama sekali tidak mempunyai sifat badani, tetapi hatinya hanya dipenuhi oleh roh untuk tempoh waktu itu. Secara amnya dia berfikir dan bertindak mengikut keinginan badani yang menguasai 90% hatinya. Hal ini demikian kerana hatinya dikendalikan oleh keinginan badani pada kebanyakan masa. Dia 90% dikendalikan oleh keinginan badani. Namun begitu, apabila dia menerima kepenuhan Roh Kudus, roh yang memimpin hatinya. Katakan hati yang 10% diisi dengan roh ialah seorang kanak-kanak, dan hati yang 90% diisi dengan badani ialah seorang dewasa. Jika kanak-kanak dan orang dewasa ini bermain tarik tali, orang dewasa pastinya akan menang. Sekarang jika seorang lelaki yang sangat kuat membantu kanak-kanak itu bermain, apakah yang akan terjadi? Sudah tentu kanak-kanak itu akan menang. Apabila anda menerima kepenuhan Roh Kudus membantu dan menguatkan hati. Oleh itu, tiada fikiran badani atau keraguan yang akan menyusup ke dalam hati anda. Anda akan mempunyai iman bahawa anda dapat melakukan perkara yang mustahil dilakukan dengan kekuatan manusia. Oleh itu, apabila orang Kristian baru dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mengalami banyak perkara dan menjadi berani. Mereka menerima jawapan untuk semua doa mereka kerana dipenuhi Roh Kudus. Mereka menikmati semua perjumpaan gereja. Walaupun mereka adalah anggota baru, mereka menghadiri semua perjumpaan dengan gembira. Anda semua pernah mengalami masa-masa seperti itu. Tetapi bilakah anda kehilangan kepenuhan? Bahkan dalam situasi kehidupan nyata yang membuatkan anda tidak dapat bersukacita, sukacita datang dari syurga. Walaupun anda menghadapi sesuatu yang menyakitkan hati, anda dapat mengucapkan syukur kepada Tuhan Bapa atas hari itu. Dengan kepenuhan Roh Kudus, anda dapat merasakan seolah-olah anda telah mencapai iman roh atau iman roh lengkap.
Khutbah pada hari ini ialah khutbah terakhir bagi benih kehidupan. Jadi anda perlu mendengar dan memahaminya dengan teliti. Anda perlu mendengarnya beberapa kali untuk benar-benar memahaminya. Apakah yang telah saya katakan? Apabila anda dipenuhi Roh Kudus, anda akan berasa seolah-olah anda ialah orang rohani. Walaupun anda hanya mencapai 10% tahap roh, jika anda dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus akan mengisi baki 90%. Jadi anda dapat merasakan hati orang rohani. Apabila anda penuh dengan Roh Kudus, tubuh anda diuruskan dalam dimensi rohani. Semua fungsi tubuh dikawal dan diuruskan dalam dimensi rohani ketika anda mencapai iman roh dan iman lengkap. Hal ini dapat berlaku kerana tubuh dikendalikan dalam dimensi rohani oleh kuasa Roh Kudus. Apabila anda penuh dengan Roh Kudus, apabila benih kehidupan bangkit dan bertumbuh melalui firman dan doa, roh anda bertumbuh dan menjadi lebih besar daripada nukleus sel mengawal tubuh anda pada tahap roh. Di manakala nukleus sel 몸을 조절하는 권한이 완전히 영으로 이양된다 했습니다. 세포액이 어디 있다 했죠? nukleus sel berada di dalam jantung. 심장에 있다 했죠? 세포액이 심장에 있다 했습니다. Itulah sebabnya kita menyebut jantung sebagai fikiran. Apabila jantung berhenti berdegup, seseorang dianggap telah meninggal pada saat itu. Oleh itu, walaupun seseorang mengalami kematian otak, jika jantungnya masih berdegup, dia tidak dianggap telah meninggal dunia. Bentuk jantung juga digunakan sebagai simbol kasih yang menggambarkan perasaan seseorang. Apabila anda mengatakan, saya juga sayang kamu, anda menunjukkan bentuk jantung dengan tangan anda. Oleh sebab fungsi tubuh dikendalikan dalam dimensi roh, tubuh mungkin menjadi lebih mudah dan bukannya menua. Perkara yang sama dapat berlaku apabila anda menerima kepenuhan Roh Kudus. Katakanlah roh seseorang cukup besar untuk melitupi separuh daripada nukleus sel yang merupakan pusat tubuh. Namun begitu apabila orang ini dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus akan melitupi separuh yang lain. Akibatnya nukleus sel yang merupakan pusat tubuh berada di bawah kawalan. Inilah sebabnya orang yang menjalani kehidupan iman dengan baik sejak kecil kelihatan lebih mudah dan lebih sihat daripada orang di dunia ini. 어릴 때부터 신앙생활을 잘한 분들이 나이가 들어도 세상 사람에 비해 훨씬 젊고 Hal ini merujuk situasi orang yang hidup menurut firman. Walaupun mereka belum mencapai tahap roh, mereka telah menghabiskan banyak masa dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang di dunia menua mengikut arus jasmani, tapi orang Kristian menua dengan lebih perlahan kerana dipenuhi oleh Roh Kudus. Selain itu, apabila anda menjadi penuh dengan Roh Kudus, anda tidak berasa lelah sama sekali, walaupun melakukan kerja fizikal yang berat. Setelah saya sembuh, saya biasa berdoa dari tengah malam hingga pukul 4 pagi walaupun bekerja sebagai buruh. Oleh sebab kerja fizikal saya berat sepanjang hari, seharusnya saya berasa letih dan mengantuk. Namun begitu apabila saya berdoa dengan sungguh-sungguh selama 20 atau 30 minit, saya menerima kepenuhan Roh Kudus. Kemudian keletihan hilang. Saya berasa segar dan dapat terus berdoa dengan sungguh-sungguh selama berjam-jam. Isteri saya menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan untuk menerima rahmat dan ilham sebelum dia berdoa. Kemudian dia juga akan berdoa sepanjang malam bersama saya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak kira betapa sukanya hari kerja anda akan dipenuhi Roh Kudus dalam 20 hingga 30 minit setelah mula berdoa. Jika kerja anda tidak terlalu berat, anda dapat berasa terpenuhi hanya dalam masa 5 minit setelah berdoa.
Saya percaya bahawa semua anggota MAMIN telah mengalami kepenuhan ini semasa perjumpaan doa dan naya atau ibadah sepanjang malam Jumaat. Dalam pengertian jasmani, anda sepatutnya berasa sangat lelah kerana mengheret tubuh yang letih ke sana, ke sini dan duduk selama berjam-jam. Namun begitu, apabila anda menerima kepenuhan Roh Kudus, anda akan dipenuhi tenaga kerana tubuh anda dikendalikan dalam dimensi rohani. Walaupun anda benar-benar keletihan, apabila berdoa dan menyanyikan lagu pujian dan sungguh-sungguh, anda menjadi segar kembali. Walaupun anda berasa letih dan lesu, anda segera menjadi segar kembali. Apabila anda penuh dengan Roh Kudus pada sepanjang masa, tiada kuman atau penyakit yang dapat menjangkiti anda. Apabila kebenaran Roh Kudus berkurangan, kita kembali ke tahap jasmani. Jadi kita berasa letih dan kuman penyakit dapat mengambil kesempatan. Oleh itu, apakah yang harus anda lakukan untuk menerima kebenaran Roh Kudus pada sepanjang masa? Apakah yang perlu anda lakukan untuk sentiasa dipenuhi Roh Kudus, menikmati kehidupan yang sihat dan menghentikan penuaan? Pertama, anda tidak boleh ada tumbuk dosa di hadapan Tuhan. Anda juga harus selalu berdoa. Anda harus berseru dalam doa anda. Pada tahap iman yang pertama dan kedua, kemungkinan besar anda boleh kehilangan kepenuhan Roh Kudus dengan mudah. Apabila anda tidak hidup menurut firman Tuhan dan melakukan dosa, kepenuhan Roh Kudus akan hilang. Sekiranya anda melakukan salah satu dosa membawa kematian seperti yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 5:16, anda tidak dapat merobohkan tembok dosa kerana roh pertawatan tidak datang kepada anda. Kita tahu tentang dosa-dosa yang membawa kematian, bukan? Alkitab menyatakan bahawa orang yang melakukan dosa-dosa ini tidak disuruh untuk berdoa. Oleh itu, dosa-dosa ini tidak seharusnya dilakukan. Jika anda sengaja berulang-ulang kali berbuat dosa yang anda tahu ialah dosa, anda tidak akan menerima pertawatan pada kemudiannya dan tidak akan mendapat keselamatan. Hal ini juga dengan betul-betul jelas merupakan tindakan menyalibkan Yesus sekali lagi. Tidak kira betapa anda berseru dengan kuat dalam doa anda tidak akan dapat menerima kepenuhan Roh Kudus. Oleh sebab kita telah melakukan dosa-dosa yang membawa kematian, kita tidak dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. Tubuh anda kemudian akan menua menurut aliran jasmani dan anda akan menjadi lemah. Apabila penyakit menyerang, anda tidak dapat mengatasinya dan dengan demikian anda akan menderita akibat kesakitan yang dibawa oleh penyakit itu. Oleh itu, anda tidak seharusnya melakukan dosa yang membawa kematian. Bagi dosa-dosa yang tidak membawa kematian, anda boleh hanya bertaubat dan menerima doa, lalu anda akan segera dipulihkan. Namun begitu bagi dosa-dosa yang membawa kematian, anda tidak dapat bertaubat kerana Tuhan tidak menerima anda walaupun anda bertaubat. Anda tidak dapat benar-benar bertaubat kerana dosa yang membawa kematian ini menciptakan tembok dosa yang menghalang anda daripada bertaubat. Oleh itu, anda tidak dapat sembuh atau menerima jawapan. Jadi anda tidak seharusnya melakukan dosa seperti itu. Walaupun anda tidak melakukan dosa yang membawa kematian, sila mengaku dan bertaubat di hadapan Tuhan dengan segera. Saya menggesa anda untuk menjalani kehidupan yang sihat, baik dari segi roh maupun jasmani, dengan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara dan saudari yang saya kasihi, cara kedua untuk menikmati berkat tahap roh walaupun sebelum anda mencapai iman roh adalah dengan menggunakan air manis muan dan sapu tangan kuasa Tuhan. Tuhan Bapa meletakkan cahaya kuasa penciptaannya ke dalam air manis muan dan sapu tangannya. Saya doakan cahaya kuasa penciptaannya ini ialah cahaya asal yang bekerja semasa penciptaan. Apabila anda menggunakannya dengan iman, kuasa cahaya penciptaan yang terkandung dalam air manis muan dan sapu tangan juga akan berfungsi untuk anda. Apabila anda menerima doa saya pada sapu tangan, saya berdoa seperti ini. Saya tidak tahu jika anda tahu tentang perkara ini. Adakah anda tahu apa yang saya doakan untuk sapu tangan yang anda ambil? Saya berdoa seperti ini. Setiap kali sapu tangan ini digunakan,
Biarlah iblis dan syaitan pergi, biarlah iman dan hidup diberikan, dan biarlah kerja pertaubatan dari dalam hati terjadi. 이 선수가 얹을 때마다 Berkatilah dengan ilham, komunikasi dan kebenaran Roh Kudus. Biarlah mukjizat dan perkara yang luar biasa menyusul. Dimulakanlah melalui kerja penyembuhan. Selamatkanlah banyak jiwa. Lindungi mereka, sertai mereka dan berkatilah mereka. Lindungi mereka dengan cahaya penciptaan yang asal. Berikan kuasa penciptaan yang tertinggi agar yang mati hidup semula apabila mereka hidup dalam iman. Dimuliakanlah Tuhan Bapa. 행할 때마다 죽어가는 자도 살아나며 살리게 축복하시며 영광 받으옵소서. Oleh itu, jika anda menggunakan sapu tangan dengan iman, keajaiban tersebut dapat terjadi seperti yang saya doakan. Apabila cahaya kuasa Tuhan yang terkandung dalam sapu tangan memasuki tubuh dikawal dalam dimensi rohani. Hal ini bermaksud bahawa apabila anda berdoa atau menerima doa dengan sapu tangan dalam iman, cahaya kuasa memasuki dan mengatur tubuh anda. Kuasa Tuhan yang terkandung dalam cahaya kuasanya akan menghidupkan kembali sel-sel yang mati dan menjadikannya berfungsi secara normal. Ia juga menjamah semula bagian yang rusak, menjadikan seluruh kembali normal. Saudara-saudara yang saya kasih, terdapat hak apabila tubuh anda dikawal dan dimensi rohani hanya melalui kepenuhan Roh Kudus, air manismuan atau sapu tangan yang saya doakan. Tubuh dikawal dan dimensi rohani hanya untuk sementara. Ia tidak kekal dan tidak berterusan. Dengan kata lain, hanya apabila anda penuh dengan Roh Kudus, air manismuan dan sapu tangan berfungsi untuk anda dalam dimensi rohani. Sudah tentu anda dapat mengekalkannya jika anda berterusan hidup menurut firman. Apabila anda mencapai iman roh dan iman roh lengkap, tubuh anda akan selalu dikawal pada tahap roh. Terdapat perbezaan yang besar. Apabila anda mencapai iman roh dan iman lengkap, hal ini akan sentiasa berterusan. Kebenaran Roh Kudus akan berterusan. Kita tidak akan kehilangannya. Kenapa? Kerana anda tidak melakukan dosa. Setengah orang yang menjadi kurang upaya secara jasmani akibat polio atau kemalangan tidak sembuh walaupun setelah menerima doa. Dan orang di luar negara yang menghidap polio telah meninggalkan kerusi roda mereka. Dan banyak orang yang tidak menerima doa secara langsung. Mereka memberikan kesaksian bahawa mereka telah sembuh. Walaupun bagaimanapun, ada antara anda yang tidak sembuh walaupun setelah menerima doa. Inilah sebabnya saya selalu memberitahu mereka yang anda perlu lakukan adalah untuk mencapai iman roh. Situasi anda sedikit berbeza daripada orang luar negara yang sembuh setelah menerima doa untuk orang sakit. Dalam kebanyakan situasi, semua itu terjadi pada kali pertama mereka menghadiri ibadat. Namun begitu anda tidak dapat menerima jawapan kerana tembok dosa terlalu besar antara anda dan Tuhan Bapa. Oleh itu, apabila anda mencapai iman roh, mengingkirkan segala sifat jahat dan bentuknya, maka Tuhan akan bekerja untuk anda. Oleh itu, perkara pertama yang anda perlu lakukan adalah untuk mencapai iman roh. Setelah anda mencapai iman roh, dari saat itu kawal tubuh anda berlaku pada tahap roh, sehingga bahagian lemah dapat menjadi sempurna. Sel-sel mati dapat dihidupkan semula dan bahagian tubuh yang kehilangan keupayaan untuk berfungsi dapat dijana semula. Kekuatan baharu muncul dan anda dapat bangun dan berjalan sendiri. Bagaimana pula dengan orang yang sembuh walaupun sebelum mencapai iman roh? Hal ini dapat terjadi kerana cahaya kuasa penciptaan oleh Tuhan masuki tubuh mereka dan berfungsi melalui doa seorang hamba kuasa Tuhan. Sehingga saat itu tubuh mereka dikawal dalam dimensi rohani berkat cahaya kuasa penciptaan oleh Tuhan. Dalam penjelasan tentang kejadian ke-28, saya menjelaskan prinsip amanah luka bakar sembuh, kaki pendek dipanjangkan dan sel-sel mati dihidupkan semula melalui cahaya kuasa penciptaan oleh Tuhan. Untuk menciptakan sel-sel baharu pada bahagian yang terbakar atau pada kaki pendek, DNA di dalam nukleus mesti mula berfungsi. Kemudian cahaya kuasa penciptaan oleh Tuhan mengaktifkan DNA seolah-olah alat elektrik dihidupkan.
Tambahan lagi, ruang yang dikelilingi oleh cahaya kuasa penciptaan dapat disempurnakan dalam masa yang singkat kerana ia mengikuti aliran masa rohani. Ruang yang dikelilingi oleh cahaya kuasa penciptaan mengikut aliran masa rohani menjadikan bahagian yang lemah disempurnakan walaupun dalam masa yang singkat. 구약에 보면 지팡이에 싹이 나고 그냥 열매가 맺고 하룻밤 사이 이렇게 되는 것 같이 바로 영혼의 Dalam 건강을 perjanjian lama seperti yang 신속하게 tercatat, 이루어진다 이 말이에요. tongkat bertunas dan menghasilkan buah dalam semalaman. Hari ini berlaku dengan cepat apabila anda memasuki ruang rohani. Terdapat banyak kesaksian seperti ini di gereja kita. Anda telah melihat banyak orang yang dilanggar oleh kereta dan cedera parah, tetapi sembuh segera selepas hanya berdoa. Kerja cahaya kuasa penciptaan ini juga muncul dalam Malaki 4 ayat 2. Tetapi bagi kamu yang takut kepada namaku, matahari yang penuh pembenaran akan terbit dan membawa kesembuhan pada sayapnya. Sebagaimana anak lembu dari kandangnya, kamu akan keluar sambil melompat-lompat. Bayangkan betapa gembiranya anak lembu yang terkurung jika ia dibebaskan. Takut kepada Tuhan bermaksud seperti yang dinyatakan dalam kitab Amsal, meninggalkan barkan penampilan kejahatan. Tidak kira betapa kecilnya kejahatan, ia tetap kejahatan. Hal-hal ini tidak boleh dipandang remeh. Akhirnya menjadi suci bermaksud takut kepada Tuhan. Tuhan berfirman bahawa dia akan menyinarkan sinar kesembuhan kepada orang yang takut kepada Tuhan, menjadikan mereka melompat-lompat seperti anak lembu yang dilepaskan dari kandang. Mengapakah ada orang yang disembuhkan walaupun belum mencapai iman roh, sementara orang yang lain hanya sembuh setelah mencapai iman roh? Hal ini adalah kerana ukuran roh yang ditetapkan bagi setiap orang adalah berbeza mengikut keadilan. Bagi orang yang hanya dapat disembuhkan setelah mereka mencapai iman roh, mereka harus mencapai ukuran yang ketara mengikut keadilan. Sebagai contoh, kemungkinan besar penyakit datang akibat dosa yang berat seperti penyembahan berhala oleh nenek moyang mereka atau akibat pembunuhan. Penyebab penyakit juga dapat ditemui dalam keluarga mereka yang terikat dengan ikatan rohani. Ahli keluarga terikat kepada satu sama lain sebagai satu kesatuan. Oleh sebab anak-anak mengenal Tuhan, hal ini boleh mempengaruhi ibu bapa mereka dan perbuatan ibu bapa boleh mempengaruhi anak-anak mereka. Begitu juga bagi pasangan suami isteri. Dalam situasi-situasi ini, seluruh keluarga harus mempunyai iman bersama-sama dan menunjukkan bukti bahawa mereka benar-benar mengasihi Tuhan. Jika seseorang memiliki terlalu banyak kejahatan dalam hatinya, ada kemungkinan dia hanya dapat disembuhkan setelah dia mencapai iman roh. Dia mungkin hidup dalam iman untuk sementara waktu kerana dia disembuhkan oleh rahmat Tuhan. Namun begitu oleh sebab dia mempunyai terlalu banyak kejahatan dalam hatinya, dia boleh dengan mudah terjerumus ke dalam dosa lagi, seiring dengan peredaran masa, dan akhirnya dia tidak dapat mendapat keselamatan. Oleh sebab keselamatan rohnya lebih penting daripada kesihatan fizikanya, dia lebih diberkati apabila dia tidak cepat sembuh. Orang yang mempunyai iman memahami firman yang baik dan dalam semangat yang baik ketika mereka sembuh ialah contoh yang baik. Tapi orang menerima kesembuhan tanpa memahami firman dengan baik akan meninggalkan gereja. Kesembuhan itu tidak berguna kerana mereka tidak mendapat keselamatan. Tuhan menyembuhkan mereka untuk memberi mereka iman dan mendapat keselamatan. Namun begitu setelah mereka sembuh, mereka meninggalkan Tuhan. Apabila anda mencapai iman roh, anda tidak ada kaitan dengan sifat badani kerana anda menjadi anak Tuhan yang sejati. Kini anda telah menjadi anak-anak yang hidup dalam cahaya. Anda tidak akan menjadi hamba kepada iblis. Anda tidak akan tertipu. Anda hanya akan diperintah oleh Roh Kudus. Hidup hanya mengikut kehendak Roh Kudus. Oleh itu, tembok dosa antara kita dan Tuhan dirobohkan. Dan ikatan rohani yang mengikat kita kepada keluarga juga terlepas. Apabila anda mencapai iman roh, anda ialah anak Tuhan yang sejati dan anak cahaya. Anda tidak lagi menerima pekerjaan iblis dan semua ikatan badani ada sebelumnya diputuskan. Tubuh dapat dikawal pada tahap rohani. Jadi ia dapat menjadi tubuh yang sempurna dan sihat. Walaupun anda mempunyai sifat lemah secara genetik, ia tidak menjadi masalah setelah anda mencapai iman roh.
영으로 들어온 후부터는 상관이 Setengah orang mengatakan bahawa mereka lemah secara genetik. Semua itu merupakan alasan. Semua itu tidak menjadi masalah setelah anda mencapai iman roh. Katakanlah seseorang membawa sifat genetik yang mudah mendapat asma. Jika dia tinggal di persekitaran buruk yang mudah menyebabkan asma, dia akhirnya akan mendapat asma. Namun begitu apabila dia mencapai iman roh, tubuhnya mula dikawal dalam dimensi roh. DNA yang berkaitan dengan sifat asma dikawal dalam dimensi rohani dan dia tidak akan mendapat asma. Hal ini adalah seperti keturunan Adam yang dipengaruhi oleh daya hidup sehingga tubuh mereka bertumbuh dan berkembang hanya dengan cara yang terbaik. 영향을 받아 몸의 성장과 발달이 가장 좋은 쪽으로만 이루어지는 것과 같습니다. Saudara-saudara yang saya kasih, saya telah memberitahu anda bahawa benih kehidupan ialah cahaya asal yang diberikan oleh Tuhan kepada anda. Apabila anda menerima Roh Kudus, benih kehidupan akan bangkit dan anda makan tubuh dan minum darah anak manusia untuk mencapai pertumbuhan rohani. Anda akhirnya menjadi orang rohani dan orang rohani lengkap. Izinkanlah saya mengatakannya sekali lagi. Apabila anda menerima Roh Kudus, benih kehidupan bangkit dan anda makan tubuh dan minum darah anak manusia untuk mencapai pertumbuhan rohani. Anda akhirnya menjadi orang rohani dan orang rohani lengkap. Tuhan memberi kita kurnia Roh Kudus untuk membangkitkan benih kehidupan ini. Roh Kudus datang ke hati kita. Dia datang tepat ke tempat di mana benih kehidupan berada dan dia membangkitkan benih kehidupan. Oleh itu, cahaya rohani datang daripada orang rohani dan orang rohani lengkap mempunyai sifat yang sama seperti cahaya asal Tuhan. Namun begitu keamatan cahaya itu berbeza. Cahaya yang datang dari manusia dapat mengalahkan kekuatan kegelapan. Namun begitu ia tidak dapat melaksanakan kerja penciptaan semula. Walaupun anda mencapai iman roh dan iman roh lengkap, sejarah penciptaan semula ini tidak dapat diberikan. Penciptaan semula hanya dapat dicapai oleh cahaya kuasa asal Tuhan, iaitu cahaya kuasa penciptaan. Itulah sebabnya dikatakan bahawa orang rohani lengkap bahkan harus mengumpulkan doa yang bersungguh-sungguh dengan tidak terkira banyaknya untuk menerima kuasa. Meskipun anda mencapai iman roh atau iman roh lengkap, kuasa tidak segera diperlihatkan. Kuasa diperlihatkan melalui doa yang bersungguh-sungguh. Ketika saya mencapai iman roh dan menunjukkan kuasa, dan ketika saya mencapai iman roh lengkap, membuka gereja ini, kuasa Tuhan diperlihatkan sehingga saya mengusir gas arang batu, menyembuhkan orang yang keracunan, dan memindahkan awan agar tidak hujan. Banyak orang mempunyai bayi setelah menerima doa saya. Orang mengalami kemalangan lalu lintas dan tidak dapat bergerak, tulang mereka menjadi utuh. Sebab saya dapat menunjukkan kuasa Tuhan adalah kerana saya telah mengumpulkan doa yang bersungguh-sungguh sejak saya menjadi orang Kristian baru. Saya sentiasa berpuasa dan berdoa sehingga subuh. Sebab kuasa ini tidak ditunjukkan meskipun anda telah mencapai iman roh adalah kerana anda tidak mempunyai doa yang bersungguh-sungguh. Saya berharap anda akan berdoa seperti ini pada masa hadapan. 또한 영으로 들어가신 분들도 환자를 위해 기도해 줄 때 그냥 기도하는 것보다 Selain itu, ketika orang yang telah mencapai iman roh berdoa untuk orang sakit, perkara yang lebih luar biasa dapat berlaku apabila mereka berdoa dengan sapu tangan berbanding dengan sekadar berdoa. Apabila semua orang rohani bahkan sapu tangan, kuasa yang lebih besar akan terungkap. Jika orang rohani berdoa untuk seorang pesakit, hal ini akan membantu pesakit itu. Tapi oleh sebab cahaya yang terkandung dalam sapu tangan adalah lebih kuat, berdoa dengan sapu tangan dapat lebih lagi membantu pesakit itu. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat 16. Oleh itu, hendaklah kamu saling mengakui kesalahan dan berdoa bagi satu sama lain supaya kamu disembuhkan. Doa orang yang melakukan kehendak Allah mempunyai kuasa yang besar. Oleh itu, semakin benar seseorang, semakin dia masuk ke dalam roh. Semakin dia masuk ke dalam roh seluruh roh, semakin kuat dan mampu doa mereka.
Cahaya rohani tidaklah keluar daripada tubuh orang rohani. Tuhanlah yang mendengar doa orang rohani dan melakukan kerja penyembuhan. Namun begitu, jika anda meletakkan sapu tangan pada pesakit dan berdoa, cahaya kuasa yang terkandung dalam sapu tangan akan segera masuk ke dalam tubuh pesakit. Hal ini berlaku apabila orang menerima doa dengan iman dan apabila tembok dosa dengan Tuhan dirobohkan. Jika tembok dosa tidak dirobohkan atau penerimaan doa tidak dilakukan dengan iman, cahaya tidak dapat masuk. 재창조 역사를 일으킵니다. 사랑하는 성도 여러분, 지금까지 증거한 생명의 시에 관한 Saudara-saudara yang saya kasih, saya ingin merumuskan kata-kata yang saya sampaikan mengenai benih kehidupan. Saya berharap anda mendengar dan teliti. Tuhan menciptakan Adam daripada tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Lalu dia menjadi makhluk hidup. Dan perkara ini secara otomatik dia wariskan kepada keturunan Adam di Taman Eden. Setelah dikandung, nafas hidup secara otomatik diturunkan secara berterusan. Di Taman Eden, hanya bayi-bayi yang baik dilahirkan kerana mereka dipengaruhi oleh kehidupan sejak saat dikandungkan. Tidak ada kecacatan. Bahkan setelah lahir, tubuh disesuaikan dalam dimensi rohani dan semua orang bertumbuh menjadi yang paling bagus dan indah. Orang di Taman Eden sangat indah. Mereka kelihatan sangat berbeza daripada makhluk asing yang dibayangkan oleh sesetengah orang. Mereka bertumbuh sehingga mereka melepasi usia anak muda dan kemudian mereka tidak lagi menjadi lebih tua, tetapi tetap seperti itu untuk selama-lamanya. Adam dan Hawa melakukan dosa keingkaran, lalu mereka diusir ke bumi ini dan seluruh keadaan berubah. Tuhan mengambil sebahagian besar nafas hidup daripada Adam dan Hawa dan hanya meninggalkan sisanya. Sedikit sisa nafas ini ialah benih kehidupan. Keturunan Adam dan Hawa di bumi ini tidak dapat mewarisi benih kehidupan. Oleh itu, pada bulan ke-6 seorang bayi dikandungkan, Tuhan meletakkan benih kehidupan ke dalam roh dan menanamkannya ke dalam nukleus di dalam jantung yang berada pada pusat tubuh. Tuhan memberikan kehidupan kepada bayi itu. Apabila bayi dikandungkan setelah 6 bulan, benih kehidupan dimasukkan ke dalam bayi itu. Benih kehidupan ditanamkan di dalam nukleus sel di dalam jantung, pusat tubuh manusia. Hal ini bermaksud bahawa benih kehidupan ditanamkan di dalam nukleus sebuah sel di dalam jantung yang merupakan pusat tubuh. Saya menjelaskan keadaan ini dengan perumpamaan pelampung di laut. Walaupun sel yang berada di pusat tubuh berubah, tempat di mana benih kehidupan ditanamkan adalah tetap. 몸의 중심에 있는 세포는 계속 바뀌어도 생명의 씨가 심겨진 위치는 고정되어 있지요. Sama seperti darah dipam dari jantung dan mengalir ke seluruh tubuh, tenaga rohani menyebar dari sel di dalam jantung ke seluruh tubuh dan mengendalikan semua sel. Benih kehidupan yang ditanam di dalam diri manusia seperti benih di dalam kulit yang keras. Ia berada dalam keadaan tidak aktif. Kemudian ketika seseorang menerima Tuhan Yesus Kristus, diampuni dan menerima Roh Kudus, maka akhirnya benih kehidupan tersebut bangkit. Setelah benih tersebut bercambah, ia harus diberikan air dan cahaya untuk berkembang. Begitu juga setelah benih kehidupan bangkit, ia harus diberikan air dan cahaya rohani. Barulah roh dapat bertumbuh. Dengan kata lain, seseorang harus mempraktikkan firman Tuhan yang merupakan air rohani dan hidup sesuai dengan firman Tuhan yang merupakan cahaya rohani. Hanya dengan demikian roh seseorang dapat bertumbuh dengan baik. Ketika roh bertumbuh cukup besar untuk melitupi nukleus pada pusat tubuh, orang itu menjadi orang rohani. Jika roh bertumbuh lebih besar lagi, orang itu menjadi orang rohani lengkap. Saya membuat perbandingan antara ukuran roh dan nukleus bukan untuk mengukur ukuran fizikalnya, tetapi untuk membantu anda lebih memahami sama ada pengendalian tubuh dilakukan oleh roh atau jasmani. Ketika ukuran roh cukup besar untuk melitupi nukleus, tubuh tidak lagi dikendalikan oleh arus jasmani. Ketika seseorang mencapai iman roh lengkap, pengendalian tubuh sepenuhnya dilakukan dalam dimensi rohani. Oleh sebab roh
Oleh sebab roh dapat mengendalikan tubuh, adalah benar bahawa roh juga dapat mengendalikan jiwa. Oleh sebab roh mengendalikan jiwa, hanya ada pemikiran sesuai dengan kebenaran, bukan pemikiran badani atau pemikiran dusta. Ketika anda mencapai iman roh, semua pemikiran badani menghilang. Jiwa, kepentingan roh yang menguasai dan tubuh tunduk pada roh. Oleh itu, hal ini bermaksud bahawa anda dapat mengendalikan tubuh anda sesuai dengan kehendak anda. Oleh sebab pemikiran badani hilang, anda tidak dapat melakukan dosa atau kejahatan dan anda hanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus menguasai dan memerintah jiwa sehingga segala sesuatu berjalan baik, 오직 하나님을 sihat. 기쁘시게만 할 수 있는 거죠. Hal ini terpenuhi dalam diri anda, yakni jiwa baik-baik sahaja. 그래서 영이 Ia 영을 bermaksud 지배하고 bahawa Roh Kudus 다스리기에 memerintah atas 그러니까 jiwa. 영혼이 잘됨 같이 Seperti yang tertulis dalam 3 Yohanes 1, anda akan berhasil dalam segala hal dan sihat. 그건 범사가 즉 만사 형통한 거예요. 꼭 건강한 거고요. 요한 3:2절에 말씀하죠. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya telah menjelaskan fenomena yang terjadi dalam 3 kategori ketika pengendalian tubuh dilakukan dalam dimensi rohani. Pertama, semua bahagian tubuh berfungsi dengan normal. Semua organ tubuh dan saluran pencernaan kembali dalam keadaan terbaik dan mengekalkannya. Meskipun anda tidur sedikit dan makan dalam jumlah minimum, anda tetap sihat dan tidak mengalami masalah pada tubuh anda. Saya memberi anda contoh Daniel dan 3 kawannya serta Yohanes Pembaptis. Kedua, anda tidak akan dijangkiti oleh kuman atau penyakit. Bahkan jika anda meminum racun, racun itu tidak akan membahayakan anda. Saya juga memetik contoh Rasul Paulus yang dipatuk ular berbisa. 거기는 그 말씀은 뱀을 집으며 뭐 이렇게 다 말씀은 저 온영으로 들어갔을 때 일입니다. 온영으로 들어가면 그렇게 되어진다 이 말이에요. 독사에 물렸던 사도 바울을 예로 들었지요. Ketiga, anda tidak akan menua, tetapi anda akan menjadi muda. Anda juga dapat mempunyai bentuk tubuh sesuai dengan keinginan anda. Abraham dan Ayub merupakan contoh orang yang menjadi muda. Sedangkan ini, semua ini ialah berkat kesihatan yang dapat anda terima apabila roh dan jiwa anda makmur. Apabila roh dan jiwa anda makmur, berkat segala sesuatu berjalan baik juga datang kepada anda. Apabila Ayub mencapai iman roh dan iman roh lengkap melalui pemurnian, dia menjadi 2 kali ganda lebih kaya berbanding dengan sebelumnya. 저도 하나님을 만난 후 3년 연단을 통해 영으로 들어왔을 때 Saya sendiri juga menerima berkat kewangan yang luar biasa apabila saya mencapai iman roh melalui 3 tahun pemurnian setelah saya bertemu Tuhan. Ketika saya mencapai iman roh lengkap setelah saya menyiapkan diri saya dengan firman Tuhan, saya menerima kuasa Tuhan yang merupakan berkat rohani yang sangat besar. Saya sudah memberitahu anda bahawa ada kemungkinan tubuh anda dikendalikan dari dimensi rohani bahkan sebelum anda mencapai iman roh. Pertama, hal ini dapat terjadi dengan menerima kepenuhan Roh Kudus. Kedua, dengan memanfaatkan air manis muan dan sapu tangan yang mengandung cahaya kuasa penciptaan oleh Tuhan. Namun begitu, hal ini hanya sementara dan terbatas. Hal ini demikian kerana anda kehilangan kepenuhan Roh Kudus, anda kembali kepada keadaan awal. Untuk mempunyai tubuh yang kekal dikendalikan dalam dimensi rohani, pada akhirnya anda harus mencapai iman roh dan iman roh lengkap. Selain itu, saya menjelaskan situasi ketika anda hanya dapat sembuh setelah anda mencapai iman roh dan situasi ketika anda dapat sembuh walaupun sebelum anda mencapai iman roh berhubung dengan keadilan rohani. Saya juga menjelaskan perbezaan antara cahaya rohani yang bersinar daripada orang rohani dan cahaya asal. Saya menjelaskan bahawa kedua-duanya berkongsi sifat yang sama, tetapi keamatan cahayanya adalah berbeza. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, Tuhan menanamkan benih kehidupan ke dalam setiap orang yang secara rohani dipupuk di bumi ini. Bagi jiwa-jiwa yang lemah yang tidak dapat dengan sendiri membangkitkan benih kehidupan, Tuhan mengutus anak yang tunggal Yesus dan Roh Kudus. Tuhan juga menciptakan persekitaran untuk pertumbuhan dengan menyediakan firman Tuhan yang merupakan air rohani agar roh dapat bertumbuh dengan baik.
영이 무럭무럭 자랄 수 있는 Tuhan Bapa telah 환경을 mempersiapkan 만들어 segalanya 주셨습니다. agar anak-anaknya yang melalui perjalanan panjang dan sukar daripada permukaan manusia dapat kembali kepadanya dengan kemuliaan. Selain itu, gereja ini juga mempunyai lebih banyak hal yang secara khusus dipersiapkan oleh Tuhan Bapa. Sebagai gembala gereja ini, saya berharap tidak ada sesiapa daripada anda akan menjadi miskin dan tidak ada sesiapa daripada anda akan menjadi sakit. Tuhan Bapa yang mengetahui harapan saya dengan jelas telah menunjukkan jalan berkat kepada anda. Dia juga memberitahu anda bukan sekadar cara menghindarkan penyakit, malah cara untuk hidup mudah hingga Tuhan Yesus datang kembali. Oleh itu sekarang saya percaya bahawa tidak ada sesiapa daripada anda yang akan berkata, saya semakin tua, apakah yang harus saya lakukan? 그래서 이제는 나이가 자꾸 들어가니 1 나는 Tesalonika 어떻게 5 ayat 23 menyatakan, 계시리라 믿습니다. semoga Allah mengenai kesejahteraan menjadikan kamu sungguh-sungguh hidup khas untuk Allah. Semoga Allah menjaga roh, jiwa dan tubuh kamu sehingga kamu tidak bercacat celah pada masa Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Tuhan memberitahu kita dalam banyak bahagian Alkitab agar kita tidak berbuat sedikit tetapi menjadi sempurna. Dia berfirman, hendaklah kamu suci kerana aku suci. Semoga Allah menjaga roh, jiwa dan tubuh kamu sehingga tidak bercacat celah pada masa Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Kita harus menunggu kedatangan Tuhan Yesus setelah menjadikan diri kita tidak bercacat celah seperti ini. Hari ini bermaksud bahawa kita harus menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kita harus bekerja keras untuk mengumpulkan ganjaran. Saya mendorong anda menurut firman ini untuk segera mencapai iman roh lengkap dan mempertahankannya, serta lebih setia dalam kesungguhan dengan tubuh anda yang sihat. Semoga anda menerima pujian, kehormatan dan kemuliaan di hadapan Tuhan dan Tuhan Yesus pada hari itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. 주님의 이름으로 축원합니다.